Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Terima kasih kerana setia bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia hari ini bersama dengan saya Irfan Syahwin Nasution dan juga dan juga saya Syuhaida Arifin. Kami berdua akan bersama dengan anda hari ini selama 2 jam 8 hingga 10 pagi. Anda boleh ikuti kami dengan membuat turun aplikasi RTM Klik di telefon pintar anda untuk ikuti sebarang diskusi dan juga perbincangan yang kita akan bawakan untuk anda hari ini. Ya, dan pastinya hari ini Syu kita akan mulakan dengan perkembangan semasa dalam dan luar negara. Ayuh kita bergerak ke set kita yang kedua pada pagi ini untuk kita melihat kepada perkembangan semasa. Ini kita berikan rangkuman berita berkaitan dengan lawatan Menteri Komunikasi kita Fahmi Fadzil ke Turki mewakili Asia di Comcake. Kalau boleh memberikan perinciannya, jadi Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil tiba di sini semalam bagi memulakan lawatan kerja 3 hari ke Turki termasuk menghadiri sesi ke-40 Jawatankuasa Tetap Kerjasama Ekonomi dan Komersial Pertubuhan Kerjasama Islam OIC. Dan ini merupakan kunjungan rasmi pertama beliau ke Turki sejak memegang jawatan itu pada 2 Disember 2 tahun lepas dan berperanan sebagai jurucakap Kerajaan Perpaduan. Program pertama Fahmi adalah bertemu dengan kalangan diaspora Malaysia di Turki dan selain itu juga beliau juga dijadual memberikan kenyataan sebagai wakil kumpulan Asia negara-negara anggota OIC di Comcake dan menjadi antara 3 wakil selain Qatar dan juga Senegal. Ya, sesi ke-40 Menteri-Menteri Comcake akan diadakan di Lutfi Kirdar Congress Center di Istanbul pada 2 hingga 5 November 2024 yang akan disertai delegasi negara-negara anggota, pemerhati dan wakil Sekretariat Agung Institusi Gabungan OIC selain organisasi antarabangsa yang lain. Berita seterusnya pada pagi ini kita nak kongsi pada anda berkenaan dengan perkembangan e-sukan kita. Okey, di mana SRG pertahan kejuaraan MPL musim ke-14. Kalau boleh berikan perinciannya, SRG dibarisi Mark Genzon, Sojero Rusiana, Muhammad Hakullah, Ahmad Syahrul Zaman, Haziq Danish, Muhammad Koyum dan ramai lagi. Dan kalau boleh kongsikan perlawanan pertama menyaksikan anak buah Michael Bocado atau lebih dikenali sebagai Coach Arcadia meraih keputusan 1-0 dalam aksi yang menggunakan format terbaik daripada 7. Dan Vamos bangkit untuk mengikat juara Mid-Season Cup MLBB itu pada babak kedua, namun SRG mendominasi perlawanan pada perlawanan ketiga dan keempat dengan keputusan 3-1. Ya, untuk pengetahuan anda semua, kedua-dua pasukan ini akan mewakili Malaysia ke pentas kejohanan dunia MLBB M6 yang akan berlangsung di Kuala Lumpur insya-Allah bulan ini yang sebelum ini dimenangi oleh kumpulan SRG di mana sebelum ini MVP-nya betul. Skies. Dan kita tengok adakah tahun ini SRG sekali lagi boleh mempertahankan kejuaraan mereka di kejohanan M6 ini sesama kita nanti. Lagi-lagi di tanah air sendiri di Kuala Lumpur, jadi kita berikan tumpuan kepada e-sukan ini dan berita baik kepada anda peminat-peminat e-sukan di mana di sini kita berikan kepada anda belanjawan tahun depan 10 juta untuk bina stadium e-sukan baharu. Kalau boleh kongsikan di sini sebanyak 10 juta ringgit daripada keseluruhan 20 juta ringgit yang diperuntukkan bagi pembangunan ekosistem e-sukan menerusi belanjawan 2025 akan digunakan untuk pembinaan stadium e-sukan yang baharu. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, pembinaan stadium e-sukan baharu itu bertujuan untuk menyokong dan menggalakkan lagi pembangunan industri berkenaan pada masa hadapan. Okey. Ahmad Zahid yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata dalam industri e-sukan, Sarawak telah mengambil langkah ke hadapan dengan membina Pusat Kecemerlangan Teknikal Sarawak bagi pembangunan sukan tersebut. Ya, okey. Berita yang seterusnya kita nak kongsikan pada anda pada pagi ini adalah berkenaan dengan pemuliaan Al-Quran yang kali ini sudah pun memasuki edisi yang ke-5. Untuk pengetahuan anda semua, Kementerian Dalam Negeri KDN memuliakan dan melupuskan 15 tan abu bahan serta teks Al-Quran menerusi program pemuliaan abu Al-Quran di perairan Pulau Angsa di Kuala Selangor. Ya, kita bawakan kepada anda satu lagi berita ini berkaitan dengan kes buli yang berlaku di Malaysia. Kalau Ifan boleh kongsikan buli UPNM, 16 individu termasuk mangsa suspek selesai memberikan keterangan. Kalau boleh saya kongsikan sedikit lagi, menurut Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Rusdi Muhammad Isa, mereka yang dipanggil terdiri daripada beberapa pegawai kadet dan kaki tangan UPNM termasuk mangsa serta suspek. Dan beliau menambah bahawa pihak polis masih menunggu laporan perubatan mangsa dan tiada tangkapan dilakukan setakat ini dan siasatan lanjut sedang dijalankan mengikut Seksyen 324 Kanun Keseksaan. Jadi sekiranya anda mempunyai sebarang maklumat terkini berkaitan
berkaitan dengan kes buli ini, laporkan kepada pihak berkuasa supaya kita boleh mengendalikan kes ini dengan baik. Kes buli ni dia sebenarnya sentiasa ada. Cuma kadang-kadang apabila kes itu melibatkan kesihatan ataupun kematian, ini akan menjadi perhatian anda di luar sana juga pihak media lah. Jadi kalau ada kes buli, kalau boleh laporkan, kerana data-data itu akan membantu untuk pihak-pihak yang berkuasa menjalankan sebarang tindakan undang-undang kepada mereka yang bersalah ini. Jadi kalau nak cerita berkenaan buli ni rasa geram kan? Rasa macam kenapa sentiasa ada buli sampai sekarang kan? Daripada kita kecil pun sentiasa ada kes buli sampai sekarang, tak pernah berhenti. Jadi apakah mekanisme yang terbaik itu, kita akan cuba bincangkan ataupun barangkali bawakan di Sansar Pagi Malaysia. Apa-apa pun kita sebagai rakyat perlu mainkan peranan untuk memastikan agar kita lebih cakna dengan kes-kes buli di sekitar kita. Okey, itu sahaja perkongsian pada permulaan pagi ini. Kita akan berhenti berehat seketika. Teruskan bersama kami dalam Salam Pagi Malaysia selepas ini.